Mari kita berdoa. 让我们一起祷告。 Kiranya Tuhan memberkati pemberitaan firman hari ini. 主啊，求你帮助赐福你今天所要赐下的话语。 Roh Kudus menolong kami untuk mengerti dan memahami. 圣灵帮助我们，让我们可以明白。 Roh Kudus juga membantu kami untuk menghayati dalam kehidupan setiap hari. 圣灵也帮助我们，让我们可以用在我们的每一个人生活上。 Dalam pertolongan-Mu kami serahkan pemberitaan firman hari ini. 求主你帮助我们，愿意把你的话语赐给我们。 Berkati kami ya Tuhan. 求你祝福我们每一个人。 Dalam Yesus Kristus kami memohon. 我们奉靠我们主耶稣基督的圣名祈求。 Amin. 阿门。 Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. 各位亲爱的主内弟兄姐妹们， Saya senang berkesempatan bisa hadir dalam ibadah hari ini. 我很欢喜今天能够起立在这个崇拜会当中。 Minggu pertukaran minggu kelima membuat saya berkesempatan berjumpa. 就是有第5个主日交换讲言，所以才有机会在这里跟你们见面。 Memasuki usia pelayanan 32 tahun 我进入到32年的侍奉年日当中， dan sebentar lagi saya akan emeritus. 在不久以后我要退休了。 Saya berkesempatan berjumpa hari ini. 我很感谢主能够跟你们见面。 Semoga perjumpaan kita 但愿我们今天的见面 menjadi berkat buat saya dan buat kita semua yang 成为我个人的祝福，也跟你们每一位弟兄姐妹们的祝福。 Tadi sudah diperkenalkan saya Pendeta Vince Ferdinand Markus. 刚才已经介绍了我，名叫 Vincent Ferdinand 的牧师， Asal jemaat GKI Sutopo Tangerang. 是tăng Gerang Sutopo 的基督教会。 Bersama dengan istri dan anak saya. 今天跟我的师母跟女儿在这里， Mungkin bisa berdiri yang baju 你 hitam. 们可以 dulu. 站起来给我们认识。 Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. 亲爱的弟兄姐妹们， Tema kita hari ini 今天我们的题目是 berbicara tentang komunitas sebagai jemaat Tuhan. 讲到我们的群体是神的教会。 Kita semua dipanggil untuk menjaga, memelihara, dan merawat komunitas ini. 我们每一个人都被呼召来好好的维持这个神所给我们的群体。 Dan bacaan kita hari ini diambil dari Kisah Para Rasul, 今天早晨的经文是在《使徒行传》 pasal yang kedua ayat 42 sampai 47. 《使徒行传》第2章42节到第46节的话， Demikian tertulis. 这样记载告诉我们： Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, dalam persekutuan, dalam memecahkan roti dan berdoa. 都恒心遵守使徒的教训，彼此交结，擘饼祈祷。 Ketakjuban melanda semua orang sebab rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. 众人都惧怕，使徒又行了许多的启示神迹。 Semua orang yang percaya tetap bersatu dan semua milik mereka adalah milik bersama. 信的人都在一处，反物公用。 Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai keperluan masing-masing. 并且卖了田产家业，照个人所需用的分给个人。 Dengan bertekun dan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergiliran dan makan bersama-sama dengan gembira dan tulus hati.
他们天天同心合意，恒切的在店里，且在家中薄饼，存着欢喜诚实的心用饭。 Sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang, tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. 赞美神的众人的喜爱，主将得救的人数天天加给他们。 Demikian firman Tuhan, berbahagia kita yang membaca, merenungkannya, dan melakukan dalam hidup kita. 我们读了神的话，但愿神的话读了以后，存记在我们的心中，并且行在我们的生活上，有福了。 Bapak Ibu Saudara, umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, 主内，亲爱的弟兄姐妹们， kita lihat ke kiri, ke kanan sekitar kita. 我们看四周围的人， Mereka yang kita lihat adalah bagian dari kita. 他们我们所看见的是我们的一部分。 Sebagai jemaat, kita tidak berdiri sendiri lepas dari mereka. 我们不是单单个人存留在这个教会里面， Kita masing-masing yang percaya dipersatukan Allah dalam komunitas. 我们每一位信靠主的人，就是在集合在一起，成为一个合一的团体。 Komunitas itu bernama gereja atau jemaat atau keluarga Allah. 这个团体就是教会，就是神的家的意思。 Kita dipanggil untuk menjaga, merawat, memelihara kesatuan ini. 我们被呼召要扶持这一方面的各种各样的团体的部分。 Di dalam komunitas ini kita bertumbuh, berkembang, dan melayani Tuhan. 在这样的一个团体里面，我们一同增长，一同的在神面前侍奉他。 Oleh karena itu tidak boleh seorang pun di antara kita meninggalkan komunitas ini. 所以没有一个人可以离开这个团体。 Meninggalkan komunitas berarti bahaya buat kita. 你离开这个团体以后，对你来说是有危险性的。 Pandanglah arang yang membara sedang bertumpuk. 我们看见一堆的火在那里燃烧的时候， Panas, memerah, membara. 在那里火焰发烧，又很热。 Lalu kita ambil dengan sepit satu arang bara, pisahkan dari yang lain. 我们就用一个钳子把里面的一块炭拿出来。 Perhatikan arang bara yang sudah terlepas dari tumpukan itu. 你看准这个炭离开火的那个炭的情况怎么样呢？ Perlahan dia meredup. 它慢慢的火就要熄灭下来， Dan lama-kelamaan ia mati. 久而久之这个火就要灭掉了。 Karena itu cepatlah kembalikan ke tumpukan bara yang lain. 因为这样的缘故，你要很快的把这个火炭熄灭的火炭再放在火里面。 Ketika yang satu kembali berada di tengah, yang lain dia kembali memerah, memanas, dan membara. 当这个火炭堆在这个火里面的时候，它就开始燃烧起来，开始热起来了。 Karena itu, 因为这样的缘故， jangan keluar dari komunitas. 所以你不要离开这个团体。 Kalau ada rencana ingin keluar, batalkan sekarang. 那么你有这个计划要离开的时候，你要赶快把它去掉。 Kenapa berbahaya? Karena di dalam komunitas itu penting kita bertumbuh dan berkembang. 因为什么缘故我们不可以离开这个团体呢？因为在这个团体里面，我们要一同增长，一同起来。 Hanya di dalam komunitas kita memiliki karakter dan juga panggilan yang nyata. 我们在这个团体里面就被选召出来。 Di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 42 dijelaskan 4 hal. 在使徒行传第2章42节那里讲到有4方面的真理。
Keempat ini menjadi pertanda komunitas kita sebagai jemaat. 在这个4个方面，我们看见团体里面弟兄姐妹们的作用。 Yang pertama, 第一方面， bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. 他们遵守使徒的教训， Bertekun dalam pengajaran yang benar dan sehat. 恒心遵守那一个教导他们的真理。 Pengajaran yang berisi Injil keselamatan dari Yesus Kristus. 就是在这个福音纯正信仰的福音跟主耶稣基督的教训， Hidup ini perlu dijalani dengan benar. 我们今天的活着应该走在正路上， Karena itu hidup ini butuh ajaran yang benar. 因为这样的缘故，我们这个走这个生活的道路的时候，需要有一个正确的教训。 Ajaran yang benar menyelamatkan kita dan kehidupan ini. 教这个正确的教训，要叫我们可以没有犯错误。 Sebaliknya ajaran yang salah dan sesat akan menghancurkan hidup kita. 相反的，那些不正确的教训，那个违背信仰的教训，要叫我们遇到危险。 Ajaran yang salah, ajaran yang sesat membawa pada maut. 错误的教训要领我们到死亡那一条路。 Dunia, masyarakat dihantui oleh ajaran-ajaran yang salah. 这个世界充满着许许多多不正确的教训。 Ada banyak jalan hidup ditempuh jauh dari kehendak Tuhan. 那么许多的道路就是离开神所愿意走的那一个方向来走。 Bertekun dalam ajaran yang benar membuat gereja menjadi contoh bagi masyarakat. 那么恒心遵守主耶稣使徒的教训，叫我们可以在社会上成为社会每一个人的榜样。 Yang kedua, 第二方面， bertekun dalam persekutuan. 他们彼此交结， Diri kita dan yang lain adalah satu tubuh dalam Kristus. 我们在主里面都是互为肢体的。 Kita masing-masing diberikan talenta untuk bisa memberikan layanan yang terbaik bagi Tuhan. 我们每一个人，神都赐给我们不同的恩赐，来互相的侍奉。 Kita dan yang lain saling melengkapi satu dalam pelayanan 我 ini. 们在侍奉里面，每一个人彼此间有不同的恩赐，来互相服侍。 Kita juga ada dalam persekutuan dengan Tuhan Yesus Kristus sebagai kepala gereja. 我们也跟我们主耶稣基督就是教会的头，跟有一个交通。 Kita tubuh, Kristus kepala. 我们是身体，主是教会的头。 Tubuh harus bergerak sesuai dengan keinginan kepala. 我们的身体需要被头脑来控制，来行动。 Kita pernah lihat tubuh bergerak tanpa kepala? 我们有没有看见过头呢，在下面呢支持这个身体在上面走？ Itu menyeramkan, itu menakutkan, itu membahayakan. 这是很危险的一件事，也是很可怕的一件事。 Itulah kehidupan kita kalau tidak mengindahkan Kristus dalam hidup berjemaat. 就告诉我们说，我们的生活若是没有照着头，就是基督成为身体的头来去行事为人的时候，很危险。 Kehidupan dijalani sesuka hati semau diri kita sendiri. 我们许多时候照着我们所要的去做去行。 Dalam hidup masyarakat kita lelah melihat keinginan, kepentingan dan kemauan menuruti ego masing-masing. 在社会上，我们看见许多人对自己自私自利在那里生活， Hidup menjadi rusak tanpa taat pada Tuhan. 那么这个生活就要成为一个败坏的生活，因为他没有遵行神的话。 Yang ketiga, 第三方面，
tekun dalam memecahkan roti. 他们一同的剥饼。 Memecahkan roti artinya berbagi kehidupan. 那么在这个剥饼的意思就是说，我们一同来分享。 Saya baca di ayat 45. 在45节那里告诉我们， Selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikan kepada semua orang sesuai keperluan masing-masing. 他们卖了田产家业，照个人所需用的分给个人。 Ayat ini mau mengatakan bahwa menjadi pengikut Kristus 我们看见这节圣经告诉我们说，每一个跟随主的人， bukan berarti harus menjual semua yang kita punya di rumah. 不是要把我们所有的都卖掉了。 Menjadi pengikut Kristus bukan berarti memiskinkan hidup kita. 不是跟随耶稣，不是叫我们成为一个贫穷的人。 Menjadi pengikut Kristus artinya 跟随耶稣，它的意思是什么呢？ menjadi orang yang rela untuk berbagi dengan yang lain. 成为一个愿意跟别人分享的一个人。 Mengapa kita sebagai jemaat gereja harus berbagi satu dengan yang lain? 为什么缘故，我们成为教会的会友呢？要跟别人一同分享呢？ Karena Tuhan kita Yesus Kristus adalah Tuhan yang rela berbagi. 我们看见主耶稣基督本身，他愿意亲自跟我们分享。 Bukan hanya berbagi dalam soal materi, tetapi juga jiwa, raga, dan nyawa buat semua orang. 不但是那些物质的东西是给我们，他全部心灵、生命各方面跟我们一同的分享。 Dalam perjamuan kudus kita hayati bagaimana Yesus mengajarkan kita untuk berbagi. 在我们参加圣餐的时候，我们也看见主耶稣怎么样来教训我们这一方面的真理。 Memecah roti berbagi kehidupan. 剥饼就是分享他的生命。 Persoalan gereja adalah tidak peduli satu dengan yang lain. 在教会里面，我们需要个人去关心、关怀别人。 Tidak mau tahu dengan kesulitan-kesulitan yang dialami saudara seiman kita yang lain. 我们许多时候不管别人他们所遇到的苦难，他们的需要。 Masalah masyarakat kita juga adalah masalah soal tidak peduli atas kebutuhan orang. 我们许多时候看见我们社会的人也是这样的、怎样的不关心、不关怀、不理别人的需要。 Kemiskinan selalu ada dalam hidup ini. 贫穷永远在这个生命上是会存在的。 Yesus pernah katakan orang miskin selalu ada padamu. 主耶稣曾经也说过，你们那些贫穷的人，时刻也在你们当中。 Kemiskinan tidak masalah. 贫穷不是一个问题， Sejauh ada yang mau hidup saling berbagi. 只要有人愿意跟他们分享。 Dengan berbagi kita memberi kehidupan buat orang-orang yang tak berdaya. 接着我们愿意跟人家分享，叫他们可以从生命里头得着。 Ini pertanda ketiga dari kehidupan kita sebagai jemaat Tuhan. 这是有关第三方面，我们团契里面的生活。 Hiduplah saling berbagi seorang dengan yang lain. 团契里面的生活需要我们个人彼此的分享。 Dan yang keempat, 第四方面， bertekun dalam berdoa. 在这里恒切的祷告。 Kita tidak sanggup menghadapi hidup dalam kesulitan dan beban berat. 我们许多时候没有办法去面对我们当前的困难跟问题。 Kita perlu doa dan kita perlu didoakan. 我们需要祷告，也需要别人为我们祷告。 Bukankah doa adalah nafas hidup orang percaya? 我们知道，祷告是我们每一个信靠人的呼吸那样。 Siapa yang tidak berdoa, dia sesak nafasnya. 他没有祷告就没有呼吸， Dia tak sanggup menjalani hidup. 他也不会继续他的生存。
Oleh karena itu kita dipanggil untuk saling mendoakan. 因为这样的缘故，我们被呼召要彼此为对方祷告。 Setidaknya ada 2 kuasa besar dari doa. 在这里，我们看见祷告有2方面的能力。 Sebab doa orang benar akan berkuasa jika didoakan dengan sungguh. 义人的祷告是有很大的功效。 2 kuasa doa itu adalah 第二方面，祷告的能力是什么呢？ doa berkuasa mengubah sikap kita dalam menghadapi situasi. 祷告能够改变我们面对着前面问题的方法。 Jika kita menghadapi hidup yang berat, berdoalah. 我们面对着前面的难处，我们祷告。 Tentu dalam hidup yang damai pun kita tetap berdoa. 当然，我们在平安的生活当中，我们也要祷告。 Jika dalam menghadapi hidup berat kita tidak berdoa, 当我们面对着苦难的时候，我们不祷告的话， kita akan marah, kecewa, dan tidak bisa mengendalikan diri menghadapi kenyataan. 我们许多时候就要生气，就要绝望，面对着这些的困难的时候， Kita akan berontak dan menolak kenyataan yang ada. 我们许多时候就要不要去接受我们所面对着的一些困难， Hidup kita menjadi goyah dan tidak imbang. 我们的生活就没有平静，没有安稳。 Karena itu berdoalah supaya kita tenang. 因为这样的缘故，我们祷告就有平安，我们就有喜乐。 Berdoalah supaya kita bisa mengendalikan diri menghadapi kenyataan. 我们要靠着祷告，让我们有能力来面对着前面的困难。 Kuasa doa yang kedua adalah 那这是第二方面祷告的能力， doa berkuasa mengubah kenyataan yang kita hadapi. 让我们祷告，接着祷告改变我们所面对着的困难。 Banyak saudara-saudara kita yang sakit butuh didoakan supaya sembuh. 许多时候，我们教会弟兄姐妹们呢，他们病痛了，我们需要为他们祷告，让他们可以得到医治。 Banyak pelayanan di jemaat ini yang perlu didukung doa supaya berjalan lancar. 我们许多时候教会许多方面的侍奉，需要靠着祷告来去进行。 Bangsa-bangsa yang sedang berperang butuh didoakan supaya kembali damai. 那么许多的战争，我们需要靠着祷告才能够达到和平。 Doa mengubah kenyataan yang kita hadapi. 这个祷告就改变我们面对前面的难处。 Karena itu bertekunlah di dalam doa supaya hidup ini dapat baik-baik kita jalani. 因为这样的缘故，我们要恒心恳切的祷告，让我们的生活可以平静安稳。 Keempat pertanda komunitas jemaat ini 这是4方面教会里面团契的生活的4点， menjadi panggilan pertumbuhan rohani spiritualitas kita. 就是要叫我们灵性长进的那个呼召。 Di mana pertumbuhan rohani spiritualitas ini terjadi? 在那里有灵命的长进， Di dalam komunitas jemaat yang kita jaga, kita rawat, kita pelihara. 就是在我们团契里面的生活，我们保持我们一同的共同的协和。 Dengan kita menjalani cara hidup dengan keempat tanda ini, 我们用这个4方面的方法来进行我们的团契生活的话， kehidupan komunitas kita menjadi kehidupan yang begitu menarik. 让我们的团契变成一个能够受欢迎的一种团契。 Dan kehidupan kita sebagai gereja menjadi contoh dan teladan buat masyarakat. 让我们这个教会这种的团契成为我们社会人群的榜样。 Itulah sebabnya di dalam ayat 47b, 因为 ayat 47, 那么因为这样的缘故，我们再看47节那一句话， sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang, tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang-orang diselamatkan. 赞美神，
得众民的喜爱，主将得救的人天天加给他们。 Keempat tanda yang ditunjukkan dalam komunitas tadi 在这个团契里面4方面的生活的表现， ternyata menimbulkan daya tarik bagi orang-orang sekitar yang melihatnya. 对我们四周围的人所看见我们的人有一个很大的吸引力。 Inilah gereja yang menarik dan menjadi berkat. 那么这个吸引力叫他们成为祝福，得到祝福。 Ada gula, ada semut. 有糖就有蚂蚁，是吧？ Ada komunitas yang baik, ada orang yang merasa tertarik. 那么有好的团契，叫别人就能够得到吸引。 Dan jumlah mereka makin bertambah tiap-tiap hari. 那么他们的人数天天都被加增。 Banyak orang yang berniat untuk menjadi bagian dari komunitas jemaat. 有很多人被吸引，愿意参与这一方面的团契。 Karena itu hari ini firman Tuhan memanggil kita 因为这样的缘故，神今天的话语呼召我们， menjaga, merawat, memelihara komunitas kita sebagai jemaat. 让我们好好的保持我们这一方面教会里面的团契那样。 Supaya kita makin bertumbuh kembang di dalam spiritualitas dan hidup rohani kita. 让我们灵性不断的长进，在我们的灵性生命当中会活出。 Marilah kita berikan yang terbaik untuk komunitas jemaat kita GKI Anugerah. 让我们愿意把我们最好的献给我们这个恩典堂的团契。 Seorang tokoh reformasi Johannes Calvin 有一个改革家叫做 John Calvin， pernah mengatakan begini. 他曾经讲过这么一句话： Jika kita memanggil Allah sebagai Bapa, 若是我们称呼这位神是我们的父的话， maka kita memanggil gereja sebagai ibu. 我们叫我们的这个教会是自己， Gereja adalah ibu kita. 那么教会是我们的母亲， GKI Anugerah adalah ibu kita. 那么这个恩典堂是我的母亲。 Dialah yang melahirkan kita lewat pintu anugerah keselamatannya. 借着这个得救的福音生了我们。 Dialah yang memandikan kita dengan air baptisannya. 他叫我们在教会里面洗礼。 Dialah yang menyuapi kita dengan jamuan kudusnya. 他用圣餐来喂养我们的灵命。 Dialah yang membekali kita dengan taburan firman-Nya. 他装备我们，用神的话语来装备我们。 Dialah yang mendidik kita dengan pengajaran iman-Nya. 他教导我们，用神的话来教导。 Dan dialah yang memelihara kita dengan penggembalaannya. 他要培养我们，借着神的仆人们。 Kita bertumbuh di dalam komunitas itu. 我们一起在这个团体里面增长。 Memang sebagai seorang ibu GKI Anugerah bukan yang serba sempurna. 虽然在这个做母亲，这个恩典堂这个母亲不是完全美，是全是美的。 Tapi dialah ibu kita yang telah merawat kita dengan penuh cinta kasih. 但是她曾经是我们的母亲，曾经好好的用爱来喂养我们。 Mungkin pernah kita merasa tidak puas. 可能我们会觉得许多时候好像不够那样。 Mungkin pernah kita merasa kecewa. 许多时候可能我们会绝望。 Bagaimana sikap kita menghadapi semua itu? 但是这是我们每一个人怎么样来应付这一方面的事情。 Apakah kita akan marah dan pergi meninggalkannya? 或者我们要生气，要离开这个教会。 Apakah kita akan lari dan mencari ibu yang lain? 我们是否要跑到其他的教会去？ Atau 或者 kita akan tetap bersamanya? 我们仍旧在一起？ Kita akan melakukan apapun untuk kebaikannya. 我们要用我们所有的能力来去做。 Kita akan makin erat memeluk dan menciumnya. 我们要更加紧紧的用亲吻的方式来在一起。 Seperti apapun dia, dialah ibu kita yang mengasihi kita.
无论如何，她是我的母亲，她是爱我的。 Saat ini 在这一方面， kita akan merenungkan apa yang akan kita lakukan untuk GKI Anugerah Ibu terkasih kita. 我们一同来思想，我们如何来为着我们这个教会，我们的母亲来做。 Saat ini kita akan merenungkan komitmen kita. 我们愿意在这个教会里面委身。 Apa yang akan kita persembahkan untuk Ibu terkasih kita. 我们为着我们这个爱我们的母亲要献上什么呢？ Supaya komunitas ini tetap terjaga dengan baik dan meningkat dari waktu ke waktu. 好让这个团体不断的增长，在每日当中，在每时每刻当中不断的增长。 Mari kita ambil waktu sejenak 让我们节了这个短短的时间， untuk kita menyampaikan kepada Tuhan tentang komitmen kita bagi jemaat ini. 让我们愿意委身在神面前委身，要做为着团契教会的事。 Apa yang terbaik yang bisa kita persembahkan? 我们为着教会能够献上什么呢？ Kita masuk dalam permenungan. 我们一同来思考。 Ya Tuhan, firman-Mu telah menyapa kami. 是的，主啊，你的话已经告诉了我们， Membangkitkan kembali rasa cinta kepada komunitas di jemaat ini. 让我们可以有一个更加火热的心来爱我们的团契， Bangkitkan semangat dan sukacita untuk memberikan yang terbaik buat GKI Anugerah. 求主的激发我们，让我们愿意把更好的献给教会团契。 Engkau telah mendengar apa yang menjadi komitmen kami untuk memberikan yang terbaik buat jemaat ini. 你已经听了我们在你面前已经委身了，愿意把最好的献给教会。 Biarlah kami menjaga dan merawatnya dengan baik. 求主的保守看顾我们。 Biarlah kami mempersembahkan yang terbaik buat hidup dan tumbuh kembang jemaat-Mu. 让我们愿意把我们教会的增长有最好的献给你。 Berkati kami sebagai komunitas supaya tetap kuat dalam kesatuan cinta kasih-Mu. 求主的帮助我们，让我们在这个团契里面更加的爱你。 Kami juga boleh menekuni setiap tanda yang menjadi hakikat dan ciri dari hidup jemaat-Mu. 让我们可以在这个团契里面有一个特殊的表现。 Berkati seluruh pelayanan di tempat ini. 求主的帮助，教会里面各方面的侍奉。 Berkati seluruh hamba Tuhan dan para pelayan yang setia. 求主恩待你的众仆人们跟每一位参与侍奉的弟兄姐妹。 Berkati setiap kami anggota dan simpatisan. 求主你赐福每一位教会的会友跟那一些长职员， Supaya boleh tetap bersama di tempat ini. 我们一同在这个地方 Melayani Tuhan dan memberikan yang terbaik bagi kehidupan jemaat-Mu. 因为服侍你，把我们最好的献给你，献给教会。 Dalam Yesus Kristus kami berdoa. 我们奉靠我们主耶稣基督的圣名祷告， Amin. 阿门。 Demikian firman Tuhan bagi kita semua. 今天早晨，神的信息已经告诉了我们， Tuhan memberkati. 求主祝福你们各位。